ditutup macam ada penghadang dia. Nampak sini ya? Tengok betapa dahsyatnya bila Allah telah khotam hati kita, khotam mata kita. Pasal apa? Pasal kita degil, tak nak belajar. Degil, rasa kita pandai. Kita rasa kita pandai daripada orang nak mengajar. Pandai, sedangkan orang ajar ayat Al-Quran. Tapi kita degil, kita rasa kita lagi pandai. Ilmu kita ambil dari dulu, kita rasa lagi power, tak percaya dengan ayat Al-Quran. Jadi Allah kata, dia khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Lepas tu apa jadi dengan mereka ni? Walahum adzabun adzim. Ini paling takut, ini dipanggil ayat, kalau kita panggil ayat tahwif, ayat tahwif ukhrawi, ayat ancaman bagi mereka yang kafir degil tadi. Kalau kita mempunyai perangai macam ni, cepat-cepat kita bertaubat. Kerana apa? Walahum adzab, ancaman Allah, walahum adzabun adzim, bagi mereka azab yang amat berat sekali, itu neraka kekal selama-lamanya. Semoga Allah jauhi kita daripada diletakkan dalam kelompok golongan yang kafir degil. Amin. Itulah bila kita belajar Quran, bila kita tadabbur Quran, bila kita belajar bab ayat-ayat takhwif, ayat-ayat ancaman, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah minta jauhi. Bila kita belajar bab ayat-ayat tabsyir atau ayat khabar-khabar gembira, ayat-ayat syurga, ayat indah-indah, kita minta doa Tuhan, kita berdoa ke situ, kita minta niat kita kelompokkan, kita masukkan sama dengan janji-janji Allah tersebut. Itu tujuan kita belajar tadabbur Al-Quran. Jadi ayat 6 dan 7 ini kita tengok, ayat 6 dan 7 dua ayat ini Allah telah merumuskan doa kita ghairil maghdubi tadi, iaitu kita memohon dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, jauhilah aku daripada golongan yang kamu murkai. Kita baca Fatihah tu, ghairil maghdubi, ya Allah jauhkanlah aku sebagai golongan orang yang kamu murkai. Golongan yang murkai ialah golongan Yahudi dan musyrikin. Kenapa kita perlu belajar? Bila kita tengok perangai orang degil macam ni, bila terkena atas diri kita, kita pun cepat-cepat bertaubat, cepat-cepat kita isah diri kita, cepat-cepat kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tak termasuk golongan Yahudi. Orang yang punya ciri-ciri perangai sama dengan orang Yahudi dan musyrikin. Itu pengajaran yang kita boleh ambil ayat 6 dan ayat yang ke-7. Boleh sini ya? Jelas ya? Jelas. Jadi sekali kita belajar dulu 1 dan 5, kita belajar golongan yang sebenar. Golongan kita nak minta Allah letak kita, golongan mereka diberi nikmat, golongan orang yang mendapat syurga Firdaus. Nah, jadi golongan 6, ayat 6 dan 7 ini golongan ghairil maghdubi, iaitu golongan orang yang kafir kerana kedegilan mereka. Kafir kerana kedegilan mereka. Jadi ayat yang ke-8, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Apa dia? Wa minan nas, dan di antara manusia ada yang berkata, wa minan nas may yaqulu, kata apa? Amanna billah, kami beriman pada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kami beriman dengan hari akhirat, wa ma hum bimu'minin, tapi Allah kata tidak. Allah kata tidak. Mulut kamu saya kata macam tu, Allah kata tidak. Dan tidak mereka orang-orang yang beriman. Kenapa? Kita tengok ayat-ayatnya. Wa minan nas, bila sebut wa minan nas, wahai manusia, ini ayat merujuk pada ciri-ciri orang munafik. Sebenarnya ayat-ayat 8 ke 16 ini merujuk kepada waladhdallin, golongan-golongan sesat. Ghairil maghdubi, dua golongan, iaitu golongan musyrikin dan Yahudi. Golongan waladhdallin ini golongan munafik dan golongan Nasara atau golongan Kristian. Dalilnya kita tengok dulu ayat kita dah baca minggu lepas dalam ayat Al-Maidah ayat 82. Allah kelompokkan golongan apa yang aku paling
buat permusuhan dengan orang Islam, golongan musyrikin dan Yahudi. Golongan apa yang paling rapat dengan orang itu? Golongan Nasara. Dia cerita ayat Al-Maidah, tuan tengok kemudian ayat 82, dia kelompok dua golongan. Jadi tengok golongan 6, 7 ni golongan yang degil, 2 ayat saja, ayat 6 dan ayat 7. Tapi golongan sesat ayat 8 hingga ayat 16 ayat. Tengok dia punya ratio dia. Maknanya orang sesat ni lebih kuat ratio daripada golongan kafir degil ni lebih sesat, lebih ringan dia punya penekanan dia berbanding dengan orang kafir kerana jahil. Sesat ni kafir tapi jahil. Sesat. Tadi orang murka ni kafir kerana degil, kafir kerana ego. Tapi yang bab ni kafir kerana jahil. Apa dia jahil? Jahil kalau you tengok bahasa, tak tahu jahil ni bukan bayar. Tak tahu lah jahil itu bahasa kita jahil. Bab agama ni apa dia jahil? Jahil kita ni dah. Yang dikata jahil ni tak tahu. Jahil dua jenis jahil ni. Dua sifat, dua jenis. Yang pertama, jahil tak tahu apa ni. Ini senang jahil ni. Dia mengaku. Tak, dia panggil jahil basi. Jahil tak tahu. Dia mengaku dia tak tahu. Tak, jahil basi. Yang kedua, jahil yang merasa pandai ini berat ni. Jahil murakab. Ini jahil dia rasa pandai. Jahil yang murakab, jahil yang rasa dia pandai. Jahil mengikut cara dia. Dia tahu tapi jawab cara dia. Saya tengok ni saya mengaji dulu, dia bagi contoh begini, bagi contoh. Guru saya ke mana Hadi, dia bagi contoh senang, bagi contohnya. Nak kenal beza dia kan. Contoh, kita tengok lembu. Tengok lembu, orang member kita pergi rumah kita. Member yang dua member pergi rumah kita, dia kata. Dia tunjuk, ini binatang apa ni? Lembu datang rumah kita. Kawan kita datang rumah kita. Lembu binatang apa ni? Jadi yang si kafe, yang jahil basi tadi, jahil yang bodoh apa tadi, dia orang lurus. Dia tak belajar lagi, dia jahil lagi. Dia tengok, tak kenal dia kata ni. Saya tak kenal binatang ni. Nampak tak? Dia mengaku dia tak pandai. Ini senang. Dia mengaku dia tak kenal lembu. Ini senang. Ini dikatakan orang yang jahil basi. Pasal dia tak belajar saja dia bodoh. Kalau dia belajar dia cerdik. Ini cukup senang bila kita ajak dia belajar Al-Quran. Senang. Cuba. Dah. Tapi bab yang kedua, jahil murakab. Ini berat sikit ni. Tanya dia yang kedua tadi. Orang jahil murakab. Tanya dia, Syekh, binatang apa ni? Dia perhati betul-betul lembu tadi. Tengok kiri, tengok kanan, pakai spek, tengok spek, macam tu. Ini kambing, dia kata. Nah, ini kambing bukan lembu ni. Nampak tak? Ini kambing, Syekh, dia kata. Kenapa tak? Nak tunjuk dia tahu, tapi dia tak tahu. Ini masalahnya. Dia menilai benda tu berdasarkan apa yang dia agak. Ini bahaya. Inilah sebenarnya besar orang kita sekarang ni. Kita buat amal berdasarkan, kita agak berdasarkan yang Allah suruh. Ini jahil murakab, ini bahaya. Jahil ni payah. Walau bagaimanapun, kedua-dua jenis jahil ini kita kena pergi pujuk mereka. Pasal kedua-kedua ni jahil, tak belajar dah. Dua-dua tak belajar. Yang pertama tu belajar ikut cara dia dah, ikut cara dia. Jadi apa dia contoh mereka yang jahil murakab. Biasa-biasanya kita mencari jalan pintas untuk beramal dengan Allah ataupun beribadat kepada Allah. Contoh ilmu tarikat yang sesat. Jalan pintas nak berhubung rapat dengan Allah. Dia pergi bertakwa di gunung-gunung. Nak berhubung dengan Allah, ikut selera dia. Bila kita tanya dia, Syekh, apa yang Syekh belajar? Saya belajar isi. Mungkin Ustaz Aliah lagi arif dengan ni lah. Pasal dia belajar benda ni. Saya tengah cerita dia saja. Dia kata, tanya dia belajar isi.
Saya belajar isi, saya lebih dapat dengan Allah. Dia kata, Tuhan belajar Quran belajar kulit saja, tak ada apa belajar kulit. Kita belajar isi tu, Tuhan belajar kulit tak ada apa pun. Nampak tak? Bila dia belajar isi dia, tak payah sembahyang, tak pasal niat dia kata. Bila kita belajar ilmu tinggi, kita sama dengan Tuhan dah. Jadi tak perlu sembahyang, tak perlu apa dah. Nampak tak? Inilah merupakan jalan yang paling cepat nak menuju ke sebab Allah. Dia mereka amalan zikir-zikir sendiri berdasarkan mimpi-mimpi syekh dia. Malam tiap-tiap malam mengatip sampai 80,000 tu malam. Daripada mana? Bila kita tanya dia, Syekh, zikir ni pada mana, Syekh? Kita punya zikir ni hebat. Tak ada orang tahu, tak sampai pada orang lain. Dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada. Pasal apa? Pasal zikir kita ni, guru kita mimpi Nabi bagi dengan dia personally, dia kata. Hebatnya dia. Pasal isi dia. Sebab tu dia berzikir sampai 70,000, 90,000. Kita belajar kulit. Inilah merupakan ikut selera dia sendiri. Dia beramal mengikut selera dia sendiri, bukan berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini jahil murakab tadi, jahil yang keluar tadi. Ini susah kita. Walau bagaimanapun kita kena pergi ajak dia sama, bimbing dia sama. Dengan berulang kali kita belajar sebut nama Allah, sebut ayat Allah, insya-Allah mereka akan boleh berubah. Okey, kita balik ayat kita. Wa minan nasi may yaqulu amanna, dan dari manusia itu ada yang berkata kami beriman kepada Allah, tapi Allah kata, dan hari akhirat Allah kata kamu tidak beriman. Kalau kita tengok di sini ini ciri-ciri orang sesat. Yang pertama itu kafir, jahil pertama, iaitu mereka orang golongan munafik. Munafik ini wa minan nasi may yaqulu amanna, mereka berkata lisan, mereka berkata dengan mulut mereka kami beriman, dia kata. Kami beriman dengan Allah, mulut dia. Kami sembahyang. Kami mengeluarkan zakat. Kami buat haji. Ini contoh sahabat-sahabat kaum munafikin yang bersekali dengan majlis Nabi. Sahabat Nabi dulu, Nabi pun tak tahu. Nabi tak tahu dia orang munafik. Dia sembahyang. Dia buat haji. Dia berzakat, kadang-kadang Nabi ajak pergi berjihad, dia pergi berperang kadang-kadang. Tapi kenapa dia kata amanah? Kami beriman dengan Allah, lisan dan amalan dia buat. Kami beriman dengan Allah dan wabil yaumil akhir. Kalau kita tengok sini kan, percaya dengan Allah, percaya dengan hari akhirat. Rukun iman kita ada 6. Maknanya 2 ni merangkumi keseluruhan rukun iman tadi. Walaupun Allah mention kedua saja ni, tapi merangkumi ke-6 rukun iman. Maknanya dia beriman semua sekali dengan rukun iman tadi. Tapi Allah kata apa? Wa ma'hum, bukan itu mana? Wa ma'hum bimu'minin. Mereka tak beriman sebenarnya. Pasal apa? Pasal mereka hanya lisan mereka dengan amalan mereka saja, mereka tak mengaku beriman. Tapi Allah tahu hati mereka, akidah mereka. Ini masalah tuan-tuan. Ini sebenarnya tujuan kita belajar Quran. Kenapa? Untuk membersihkan akidah kita, hati kita. Hati kita orang tak nampak. Hati kita siapa pun tak nampak. Hanya Al-Quran saja. Bila kita baca Quran berulang kali, Allah akan tunjukkan kita melalui ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran akan suruh kita di mana kesilapan akidah kita. Tapi kalau amalan kita, lisan kita tadi, kawan-kawan kita boleh tegur, tak ada masalah itu. Tak. Tapi bila kita, hati kita, akidah kita jahil, Masya Allah, sia-sia amalan kita. Jadi Allah kata lisan kita, amalan kita. Tapi Allah kata kiranya hati kita tak betul, hati kita tak ikhlas, kita tidak beriman. Sebenarnya kita masih tidak beriman. Itu maksud dia. Nampak sini? Itu maksud dia ayat yang pertama ni. Ciri-ciri orang munafik yang pertama, mulut dia kata beriman, amalan dia buat amal, tetapi hati dia buat benda-benda lain. Dia masih buat syirik pada Allah Subhanahu wa taala.
Dia percaya dengan ayat Allah semua, percaya Allah percaya, tapi dia masih lagi mengharapkan bomoh. Contohnya kita tengok dulu kita pernah belajar surah Az-Zumar. Nah, kita belajar surah Az-Zumar. Ingat surah Az-Zumar? Surah Az-Zumar apa tu? Surah Az-Zumar ayat yang 3. Ayat 3. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Inna anzalna ila kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Ala lillahi dinul khalis. La ala dinul khalis. Ma nahnu illa liyuqarribuna ila Allah. Mereka kata mereka semua Allah, tapi mereka mencari benda-benda lain. Mereka mencari perantara lain. Mereka mencari benda-benda yang rapat dengan Allah. Kononnya mereka bertawassul dengan roh-roh wali-wali. Mereka nak berhubung rapat dengan roh wali ini supaya lebih rapat dengan Allah di situ. Di sini sabit dengan kita syirik dalam tawassul, syirik dengan menyeru roh-roh wali. Kononnya Allah suka dengan kita pasal sayang dengan wali ataupun takut dengan wali tadi. Itu maksud di sini ya. Itu maksud di sini. Maknanya dakwah surah Az-Zumar tadi. Mana surah Az-Zumar tadi jadi mana beribadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini ciri-ciri yang pertama, ayat yang ke-8. Yang ke-9 tu kita buat minggu depan saja. Dan kita cukup dengan masuk Isya. Kita buat yang ke minggu depan, insya-Allah kita sambung dengan ciri-ciri ke-9 sampai ke-16. Ciri-ciri munafik, ciri golongan wairil walaupun ciri-ciri ya. Jadi kita sampai ayat yang ke-8. Minggu depan insya-Allah. Cuma itulah saya nak buat satu pendekatan. Di samping kita belajar Al-Quran, kita mempelajari ayat-ayat Allah. Nah, dalam masa yang sama juga Allah telah melantik Nabi Muhammad sebagai Rasul. Nah, melantik Nabi Muhammad sebagai untuk kita tiru. Kita tiru sebanyak mungkin sunnah. Jadi bila kita belajar Al-Quran, dalam masa yang sama kita perlu menekankan sunnah, mengamalkan apa yang Nabi buat. Baru sempurna amalan kita. Secantik-cantik amalan kita meniru apa yang dibuat oleh Nabi kita. Jadi di samping saya ingat sejak tengah akhir saya buat tafsir ni, saya nak baca sikit. Ada satu kitab iaitu 1000 amalan sunnah dalam sehari. 1000 amalan sunnah dalam sehari. Maknanya sekurang-kurangnya satu hari kita belajar satu sunnah. Cukup habis tak ada buku ni, mungkin kita dah boleh 1000 sunnah satu hari. Dah 1000 sunnah satu hari. Sekurang-kurangnya kalau satu bulan kita buat 1000 sehari, maknanya satu bulan dah 30,000 sunnah. Tak, ini amat besar pahala pasal kita telah meniru sunnah Nabi Muhammad SAW. Maknanya Nabi expect dia daripada Nabi bangun tidur sehingga Nabi tidur balik. Apa Nabi buat? 1000 sebenarnya. 1000 amalan sunnah yang kita perlu tiru Nabi buat. Jadi bila kita meniru Nabi sekurang-kurangnya, bukan sekuranglah, Allah kata bila kita sayang dia, cuma kita sayang dengan Nabi. Ini tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita seboleh cuba tiru Nabi, cuba amalkan sunnah-sunnah Nabi. Jadi saya tengok surah yang pertama, kita bermula dengan bangun tidur. Bila kita bangun tidur, apa Nabi buat? Nah, kita bangun tidur jugalah. Kita boleh pagi besok, kita boleh mulakan pagi besok. Senang ke doa buat apa? Tengok apa Nabi buat bila bangun tidur. Yang pertama, bila Nabi tidur, bangun tidur, Nabi mengusap-usap bekas tidur itu di wajah dia. Itu dia. Dia raut muka dia, pegang muka tengok. Alhamdulillah, kita kata hidup lagi kita. Bersyukur. Itu saja. Lepas tu kita doa ya. Doa ni kena hafaz kan. Yang usap muka tak boleh hafaz. Ingat saya dah bangun tidur, apa muka kita tengok raut muka kita. Ada kita hidung pegang telinga, ada semua lagi. Kalau tak ada benda tadi lagi susah kita dah. Jadi mana kita pegang mulut ada alhamdulillah. Apa doa kita? Tak, dia doa dia. Daripada doanya hadis Muslim ni. Hadis Muslim. Tak. Fastayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fajalasa yamsahu an-nawm ma'a wajhihi biyadi. Dia kata bila Rasulullah bila bangun tidur, dia tengok, dia pegang muka-muka dia, pegang wajah dia. Kata dia, lepas tu dia berdoa. Doa ni nafas sikitlah. Bagi mereka tak apa, senang saja. Alhamdulillahillazi ahyana. Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku. Mana kita bersyukur Allah hidup kita. Alhamdulillahillazi ahyana. Bagi hayat kita, ahyana ba'dama amatana. Dah daripada itulah memati kita, pasal kita tidur tu kita mati sebenarnya. Tidur mati. Allah hidup kita lagi setelah kita mati. Dah. Lepas tu wa ilaihin nusyur. Padanya kami dibangkitkan. Itu aja doa dia. Senang tak? Walaupun senang, nampak senang. Sunnah ni kena ingat nampak senang tapi berat. Amat berat untuk melaksana dia. Setengah orang dia boleh hafal ayat lain, boleh hafal doa-doa yang tak daripada mana pun dapat. 3 muka surat, 4 muka surat dia dapat. Tapi sunnah walaupun pendek susah. Nah, inilah syaitan punya pengaruh. Syaitan punya peranan menahan kita daripada mengamalkan benda ni. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Senang. Baca. Tak belajar, pegang. Bangun tidur tengok mana. 2 perkara. Usap-usap muka, baca doa. 2. Yang ketiga, gosok gigi. Semua orang buat ni. Niat ikut Nabi dah. Pasal hadis muttafaq alaih. Muslim dengan Bukhari setuju hadis ni. Kan Rasulullah SAW idza stayqaza minal laili yashusu fahu bis-siwak. Rasulullah SAW bila bangun malam, ia bersihkan mulut dengan bersiwak. Kita gosok gigi lah. Ada kayu lagi bagus, ada juga. Ni yang macam tu. Tak kisah. Gosok gigi tak apa. 3. Dah. Yang keempat, beristinsah. Dah. Apa dia? Masuk bilik air tu kita masuk dia hidung. Masuk, buang balik. 3 kali. Itu saja. Saya baca apa? Hadis dia, apa bukti dia? Idza stayqaza ahadukum min manamihi falyastanshir thalatha fa inna asy-syaitana yabitu ala khayshumi. Apabila seorang di antara kalian bangun tidur, maka beristinsalah 3 kali. Semua hidung, hidung, air itu 3 kali. Kerana sesungguhnya syaitan bermalam di hujung hidungnya. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Di bahagian hadis muttafaq alaih. Dua-dua Bukhari Muslim sama. Maknanya hidung syaitan buat salah dalam hidung. Tidur dalam hidung kita. Malam tadi masa kita tidur tu, syaitan buat salah hidung kita ni. Itu juga kita menapa tu. Dah. Itu saja. Last sekali basuh tangan kita. Basuh tangan kita 3 kali. Dia kata apa? Dia kata idza stayqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalatha. Apabila salah seorang dari bangun tidur, janganlah dia masukkan tangan di dalam bejana sebelum dia mencuci 3 kali. Dah. Pasal bila kita tidur, kita pegang benda-benda kotor apa mana tahu dah. Bangun tidur tu kita basuh tangan kita 3 kali. Sebelum ambil air. Itu saja. Mana kalau kita amalkan benda ni. Senang tak? Senang. Yang kita perlu hafalnya doa tak ada je. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin. Itu saja doa yang payah sikit. Yang lain perbuatan saja. Dah. Bukan payah tetapi walaupun nampak senang, tapi untuk mengamalkan yang amat berat. Pasal inilah syaitan akan halang kita untuk kita mengamalkan sunnah. Jadi mana kita insya-Allah kita nak belajar sunnah bangun dari tidur. Ada 4 perkara tadi kan, 4 perkara. Pegang muka kita, picit-picit tengok hidung rasa ada lagi dah, ada semua sekali. Lepas tu doa zikir, syukur kerana Allah telah menghidupkan kita daripada mati kita tadi. Dan kepada Allah lah kita dimatikan semula untuk jumpa dengan dia semula. Lepas tu guna semua air hidung tu, buang balik. Lepas tu basuh tangan. Tak senang lah. Walaupun senang, insya-Allah kalau kita boleh amalkan ni, dah 5 lah. 5 sunnah kita amal dah. 5 sunnah Nabi dah kita amalkan bab ni. 5 sunnah Nabi setakat bangun tidur baru. Tak sempat nak benda lain. 5 sunnah dah ada dah lah. Itu maksudnya.
InsyaAllah minggu depan kita belajar lagi 5 akan apa. Habis ni, habislah 1000 sunnah. Ada 2. Tapi banyak betul-betul amalan, banyak betul-betul yang kita melibatkan bacaan amalan. Amalan dia. Ini bab amalan, bab amalan. Amalan yang sunnah. Kita buat pun buat ada. Tapi kalau berbeza dengan sunnah nanti ibadah tu berbeza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sekalian untuk supaya majlis ilmu seperti kita lepas, majlis ilmu satu majlis yang berkat, di gazet lah, majlis yang berkat. Jadi kita boleh minta apa saja pasal majlis ilmu kita ni. Kalau tengok hadis-hadis Nabi, hadis-hadis mengatakan malaikat sayar, malaikat cepat berjalan, malaikat bila ada saja majlis ilmu, malaikat tengok, malaikat turun dia berapa sayap demi sayap bertindih sampai di kaki langit. Nak mari majlis ilmu ni. Ditanya, Allah tanya mereka, wahai mereka nak apa? Mereka kata, mereka memuji-mu ya Allah. Mereka nak apa lagi? Mereka nak pengampunanmu ya Allah. Bagi semua. Tengok, Tuhan tanya mereka nak bagi apa ketika dalam majlis ilmu. Itulah hebatnya majlis ilmu. Tapi majlis ilmu lah orang tak nak. Inilah majlis sebesar-besar fadilah, sebesar-besar hikmah untuk kita minta apa saja dengan Allah. Kita minta apa? Kita minta dengan Allah pasal Dia bagi segala-galanya. Bagi rahmat Dia, bagi pengampunan Dia. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.